Assalamualaikum dan salam Aidilfitri. Bertemu kembali dalam MG Flash 2 Syawal bersama saya Zazrina Zainuddin. Kita ke berita utama. Selepas hampir 2 tahun tiada sambutan Hari Raya Aidilfitri bersama Perdana Menteri dan anggota Kabinet, pada tahun ini orang ramai dijemput untuk meraikannya di Kompleks Seri Perdana Putrajaya pada Ahad depan. Tetamu diminta untuk memakai pakaian yang kemas serta sopan dan digalakkan untuk memakai pakaian tradisional kaum masing-masing. Dalam jemputan yang dibuat, hadirin dilarang sama sekali memakai seluar pendek bawah paras lutut, skirt pendek atas paras lutut, baju tidak berlengan, memakai seluar jeans koyak dan berselipar. Mereka yang tidak mematuhi etika berpakaian tidak akan dibenarkan masuk ke Kompleks Seri Perdana. Selain itu, orang ramai digalakkan untuk menjaga keselamatan dan kawalan kendiri walaupun prosedur operasi standard SOP telah dilonggarkan, iaitu tidak lagi perlu memakai topeng muka dan mengamalkan penjarakan fizikal di tempat terbuka. Bagi memudahkan pengunjung, perkhidmatan bas percuma disediakan ke majlis yang bermula pada pukul 10 pagi hingga 4 petang. Aliran trafik mulai meningkat di laluan sebelum masuk Plaza Tul Gombak arah timur bermula 9 pagi tadi. Ia berikutan pertambahan kenderaan keluar dari ibu kota. Senario itu dipercayai susulan pergerakan orang ramai untuk pulang ke kampung pada Hari Raya kedua, Hari Raya Aidilfitri. Jurucakap Lembaga Lebuh Raya Malaysia LLM berkata, kenderaan bergerak perlahan sebelum masuk Plaza Tul Gombak dan kesesakan turut berlaku sejauh 2 km selepas hentian sebelah Gombak ke Genting Sempah. Bagaimanapun pergerakan trafik di lain-lain lokasi masih lancar dan orang ramai dinasihatkan berhati-hati ketika memandu. Bagi sebarang perkembangan terkini, orang ramai boleh mendapatkan maklumat trafik terkini menerusi talian bebas Tol Plus Line di 1-888-0000 dan laman Twitter di www.twitter.com/plustraffic atau talian LLM di 1-800-88-7752 serta laman Twitter di LLM Info Traffic. Kita ke berita berikutnya. Pasukan bomba dan penyelamat berjaya memujuk seorang lelaki warga asing daripada membunuh diri dengan terjun daripada tingkat 3. Jurucakap Pusat Gerakan Operasi PGO Kuala Lumpur dalam kenyataannya berkata, kejadian berlaku di Kompleks Darul Kifayah Kuala Lumpur pagi tadi. Menurutnya, pihak bomba menerima panggilan berhubung kejadian pada pukul 8.39 pagi. Susulan itu seramai 15 anggota bomba serta 2 buah jentera dikejarkan ke lokasi kejadian dan mendapati seorang lelaki dewasa berada di atas bumbung tingkat 3 bangunan berkenaan. Mengulas lanjut, jurucakap PGO itu memberitahu anggota bomba bertindak membuat kerja-kerja penyelamatan menggunakan jentera dan safety harness bagi kerja penyelamatan pada aras tinggi untuk memujuk mangsa. Lelaki yang berumur lingkungan 25 tahun itu dipercayai merupakan seorang pesakit mental dan telah diserahkan kepada polis untuk tindakan selanjutnya. Rakyat Kelantan diminta tidak terpengaruh dengan dakyah dan cerita berat sebelah bekas Naib Presiden Amanah Datuk Husam Musa berkenaan isu bekalan air di negeri itu. Pengerusi Ikatan Kelantan, Muhammad Syahir Muhammad Adnan berkata, perkara berkenaan sering dijadikan modal politik oleh pihak pembangkang. Katanya sejak Kementerian Alam Sekitar dan Air diterajui Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man, negeri Kelantan tidak lagi dianaktirikan. Menurut Syahir, bilangan loji rawatan air LRA di Kelantan kini mencecah 34 loji dengan liputan bekalan sebanyak 72%. Beliau yang juga Ketua Dewan Pemuda Ikatan berkata, bagi mengatasi isu ketiadaan air atau tekanan rendah dengan segera, sebuah LRA di Kampung Teluk dengan kapasiti 30 juta liter sehari, JLH, selain LRA di Tanjung Mas dan Cica 2 dengan kapasiti 40 juta liter sehari juga sedang dibina. Selain itu, bagi pembinaan jangka masa panjang pula adalah dengan pembinaan TAPS dan LRA bersepadu dengan kapasiti 500 JLH dianggarkan dapat meluaskan liputan air daripada 72% kepada 90% dalam masa terdekat. Beliau berkata demikian mengulas tindakan Datuk Husam baru-baru ini yang menyoal keupayaan Syarikat Air Kelantan Sendirian Berhad AKSB dan kepimpinan PAS di Kelantan dalam menguruskan air semasa 5 buah rumah di Beret 12 Kota Baru hangus terbakar.
Jelasnya air bersih sememangnya telah disalurkan dan terbukti mengalir dengan tekanan tinggi di kawasan tersebut. Sabah turut menjangkakan tren jangkitan COVID-19 di negeri itu akan meningkat selepas perayaan Hari Raya Aidilfitri. Kenyataan itu selari dengan ramalan yang dibuat Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah. Jurucakap Kerajaan Sabah berkaitan COVID-19 Datuk Seri Masidi Manjun berkata, tren peningkatan selepas Hari Raya dijangka akan turut disumbang perayaan Pesta Keamatan hujung bulan ini jika masyarakat gagal mematuhi SOP. Sebagai langkah pencegahan, beliau menasihati orang ramai mengamalkan sikap bertanggungjawab semasa menyambut dua perayaan berkenaan, termasuk pematuhan semua saranan Kementerian Kesihatan KKM, walaupun pemakaian pelitup muka tidak lagi diwajibkan di tempat terbuka. Datuk Seri Masidi juga memberitahu data kajian dalam beberapa bulan ini menunjukkan majoriti kes baharu di Sabah berpunca daripada jangkitan sporadik. Mengulas mengenai kes jangkitan baharu, beliau berkata hanya 12 kes positif dilaporkan pada Selasa dan 11 daripadanya dalam kategori 1 dan 2, manakala 1 kes dalam kategori 4. Seramai 868,859 orang atau 24.5% kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun di Malaysia telah melengkapkan vaksinasi di bawah program imunisasi kebangsaan kanak-kanak PIK Kids setakat semalam. Berdasarkan laman web COVID Now, sebanyak 1,536,766 atau 43.3% kanak-kanak dalam kumpulan sama telah menerima sekurang-kurangnya 1 dos vaksin. Bagi remaja berumur 12 hingga 17 tahun, sebanyak 2,894,533 atau 93% telah lengkap vaksinasi, manakala 2,992,178 atau 96.1% menerima sekurang-kurangnya 1 dos vaksin. Sejumlah 16,035,520 atau 68.2% golongan dewasa telah menerima dos penggalak, manakala 22,967,185 atau 97.6% telah lengkap 2 dos dan 23,243,448 atau 98.8% sekurang-kurangnya menerima 1 dos vaksin. Sebanyak 12,380 dos vaksin COVID-19 harian diberikan semalam, melibatkan 1,847 dos pertama, 10,015 dos kedua dan 518 dos penggalak, menjadikan jumlah kumulatif pemberian vaksin menerusi program imunisasi COVID-19 kebangsaan PIK sebanyak 70,325,128. Baik, dengan itu, sekian dahulu MG Flash buat masa ini. Teruskan bersama kami untuk mengikuti perkembangan terkini dari semasa ke semasa di semua platform media sosial Malaysia Gazette di Facebook, Twitter, Instagram dan YouTube, atau melalui portal kami di www.malaysiagazette.com. Assalamualaikum dan salam hormat.